Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu kembali pada hari ini, dan insyaallah kita akan meneruskan perbincangan surah Ar-Rahman. Ya, kita telah sampai ayat yang ke-9 Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan dirikanlah, betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, dan janganlah kamu semua mengurangi barang yang ditimbang. Dan dalam Al-Quran terdapat boleh buat rujukan tambahan lah untuk ayat tersebut. Boleh rujuk kepada surah Al-Mutaffifin. Ya Allah sebut wailul lil mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ada disebut secara jelas larangan kepada kecelakaan bagi orang yang digelar sebagai Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ni siapa? Al-Mutaffifin ni adalah orang yang Allah sebut allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Sekejap saya bukakan ayat dia. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 1, 2 dan 3 Surah Al-Mutaffifin ayat 1, 2 dan 3 saya bukakan ayatnya sekejap ini dia Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat skrin sekarang ada keluar ayat surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Mutaffifin ni siapa? Orang-orang yang curang. Tapi terjemahan curang ni macam dalam perkahwinan je kan curang ni. Dalam percintaan kan? Ya? Dalam percintaan kan? Yelah, ni dalam bab menimbang ni. Tak tahulah ada terjemahan yang lain yang lebih sesuai bagi terjemahan mutaffifin ni. Maksudnya curang ni maknanya menipu lah dalam timbangan dan sukatan. Allazina idza talu 'alan nas yasawfun, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambil dengan cukup. Kalau dia pergi kat kedai, orang kedai timpai, dia tengok tu penimbang tu. Tak cukup, ini tak cukup ni, tambah sikit. Ataupun dia minta lebih lah sikit kan. Ada tak orang macam tu? Ada tapi bila wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun, sebaliknya bila mereka menyukat menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Maknanya dia nak hak dia lebih, hak orang dikurangkan. Jadi Allah dah sebut celaka. Jadi bila ada ayat-ayat yang ada perkataan wailun ni adalah satu amaran keras lah bagi orang yang membuat perkara-perkara begini. Jadi Allah kata wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, timbanglah dengan betul, janganlah kurangkan timbangan. Terdapat boleh rujukkan penafsirannya ke dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1, 2 dan 3. Okey, baik. Hari ini sebelum kita meneruskan perbincangan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-10, saya nak masuk satu
Tajuk yang ada ditanya di awal kelas hari itu iaitu tentang satu istilah yang dipanggil isim alat. Ya? Isim alat. Isim alat ni kalau dilihat dalam diagram warna kuning kuning B, maaf. Kuning B dia ada pada kolom yang ke-10. Kolom yang ke-10. 10. Dan menariknya isim alat ini hanya ada sifir 1 je. Sifir 2, 3, 4 tak ada. Yang ada sifir 1. Okey. Okey, baik. Kita tengok nota ini. Nota ini sebenarnya yang saya akan share pada tuan-tuan ini adalah daripada kelas sifir 12 jam. Ayolah, kelas intensif sifir 12 jam. Jadi saya tak boleh bagi tak dapat nak bagilah keseluruhan nota. Saya akan ambil bahagian isim alat saja untuk saya sharekan kepada tuan-tuan. Tapi buat hari ini tuan-tuan boleh tengok dekat skrin dulu. Boleh nampak tak sekarang? Boleh. Tak. Boleh Okey, isim alat ni apa benda? Isim alat ini ialah kata nama alat perlakuan. Maksudnya menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan lah. Daripada nama ni pun kita dah boleh faham dah maksud dia. Okey. Dan patternnya ada di dalam kuning B. Ini secara ringkasnya kalau tuan-tuan tengok dalam kuning B, kolom yang keempat, pattern dia mif'alun kan? Kolom yang keempat pula, kolom yang ke-10. Betul tak? Cuba cek dalam kuning B. Kolom Betul. yang ke-10. Betul Ya, betul. Mif'alun, mifqabun, gerudi tangan. Mifqab ni maksudnya apa? Gerudi tangan. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan, ini adalah nota yang asalnya dibuat oleh Ustaz Khairul. Tapi saya ada tambahan daripada saya sendirilah. Jadi untuk permulaan ni kita tengok nota yang Ustaz Khairul buat dulu. Lepas tu nanti baru lihat secara keseluruhan penerangan yang lebih terperinci lah yang saya ada tambah. Baik, contohnya yang lain minzarun alat kita gunakan isim alat ni kita ikut penggunaan Arab. Ada orang Arab guna perkataan minzarun, alat untuk melihat. Pattern dia mif'alun, betul? Mif'alun. Tapi ada juga orang Arab dia tak guna pattern ini, dia gunakan kalimah nazarah. Minzaru dengan nazarah ni maksudnya sama, iaitu apa? Cermin mata. Ini penerangan daripada Ustaz Khairul lah. Alat yang digunakan untuk melihat, orang nak lihat, orang yang tak nampak, rabun, dia nak tengok guna apa? Spek mata. Spek ke cermin mata? Orang Melayu dah rojak kan spek mata. Okey, baik. Jadi dalam bahasa Arab, orang Arab kalau ikut pattern dia yang ini kan, isim alat min zarud. Tapi orang Arab lebih guna perkataan yang ini, nazarah. Nanti saya akan terangkan lebih detail sebenarnya. Okey, yang ni sebenarnya isim alat ni dia ada pattern kiasi. Kiasi ni yang ada pattern ataupun yang ada panduan dia lah. Ada yang dia dipanggil sama'i ataupun jamid yang mana tidak ada pattern, tidak ada panduan. Okey, isim alat ni ada yang ada panduan dia macam dalam kuning B, ada yang tidak ada panduan. Yang ni kena dengar je orang Arab sebut, kita ikut saja. Okey. Kemudian yang ada pattern ini pula dipecah pada dua. Yang ada pattern ataupun ada pola, dia ada dua. Satu yang menggunakan pola yang klasik, satu lagi moden. Maknanya yang mereka pattern tersebut adalah ahli-ahli bahasa ataupun ulama-ulama yang moden, bukan ulama-ulama klasik. Maknanya ulama yang contemporary lah, 100-200 hijrah, 100-200 kurun yang terkini inilah, yang mana diketuai oleh Majma' Lughah Arabiyah bil Qahirah. Majma' Lughah Arabiyah ni kalau nak mudah faham di Malaysia ni DBP lah, Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Orang Arab, Dewan Bahasa dan Pustaka mereka di Kahirah sana. Okey, jadi mengikut ulama klasik, ulama-ulama yang terdahulu, pattern untuk isim alat ni ada 3 sebenarnya. Kat dalam diagram ada berapa tu Rahman? Dalam diagram tu ada berapa? 7. Diagram mana? Diagram kuning B tadi. Sini. Alun.
Pattern dia satu je kan? Ya. Alun. Alun. Memanglah itu sifat lain ni sifat satu ni semua sama kan? Mif'alun, 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 mif'alun kan? Ya. Betul? Alun, alun semua. Sama je kan? Ya. Okey, maknanya pattern dia ada satu je lah dalam diagram. Betul? Ya. Okey, sebenarnya bukan satu tuan-tuan, pattern dia ada banyak. Kalau ikut pandangan ulama klasik, pattern dia ada 3. Ni yang saya tunjukkan ni Okey, tuan-tuan boleh tengok. Pattern ikut ulama klasik ialah apa? Ulama-ulama kita panggil apa? Orang-orang dululah Baik, pattern yang ada untuk isim alat ini pertama mif'alun macam yang ada dalam Diagram. diagram. Alun. Yang kedua pattern dia mif'alatun, yang ini tidak ada dalam diagram. Yang ketiga pattern mif'alun juga tidak ada dalam diagram. Okey, baik. Ini pattern klasiknya ada 3, yang ada dalam diagram ada 1 saja. Kemudian pattern yang moden ini ada 1 saja, iaitu fa'alah. Fa'alah. Okey, kalau yang tak ada pattern ni macam ni. Faksu ni maksudnya apa? Kapak. Sama tak dengan salah satu daripada 4 pattern ni? Ada tak? Sama tak? Faksu, faksu. Tak ada. Ada. Tak Tapi apa makna faksu? Kapak kan? Kapak ni alat ke bukan? Alat. Alat, tapi dia tidak ikut pattern. Okey, yang itulah yang orang Arab panggil sama'i ataupun jami. Sikin, sikin ni maksudnya pisau. Pisau ni alat ke bukan? Alat. Tapi tak ikut pattern yang ini. Ya, qalam, pen, alat ke bukan? Alat. Tapi tak ikut pattern yang ini. Okey, cuma yang ni jadi kita tak masuk perbincangan lah. Yang ni kalau nak tahu tuan-tuan memang kena tengok dalam kamus lah. Yang ni. Yang kita nak fokus pada yang ada pattern ni. Baik. Saya kata ada sekarang kesimpulannya ada 4 lah 3 pattern klasik, 1 pattern moden. Okey, baik. Contoh untuk pattern klasik ni ialah mis'ad. Mis'ad ni maksudnya apa? Mif'alun. Mis'adun maksudnya tangga ataupun lift. Mibrat ni apa? Mibrat ni pengikir. Ya, pengikir. Tahu tak pengikir itu apa benda tuan-tuan? Fikirlah mengikir. Jaya tadi ni mis'ad ni daripada perkataan su'adah. Su'adah tu naik tuan-tuan. Su'adah tu maksudnya naik. Jadi mis'ad ini alat yang digunakan untuk kita naik ke atas. Sama ada naik guna apa? Tangga ataupun lift. Ada benda lain tak tuan-tuan nak naik atas selain daripada tangga dengan lift? Escalator. Escalator, okey. Lagi? Tali. Tali tu. Orang yang Tali tu. lah. Tak kira lah. Itu dah tak normal lah. Itu bukan kebiasaan. Mana ada pergi rumah orang nak naik atas. Jom naik atas. Mana tak ada tangga. Ni ada tali. Tu habis. Yang ni pengikir. Pengikir ni tuan-tuan macam apa tu? Kikir kelapa. Kan? Pengikir kelapa ataupun kalau kita nak ratakan tepi-tepi apa kayu ke kan yang kita kalau pahat tu dia nak bagi nak pecahkan ni kita nak bagi dia rata tu. Kikir. Macam tuan-tuan potong kuku tu, lepas tu bagi tu kan gosok tu kan. Itulah dia. Tam kayu. Kikir. Itu nama dia pengikir. Dalam bahasa Arab mibrat istilahnya. Mishrat ni pula adalah sejenis pisau. Pisau yang berapa biasa pisau yang murah yang apa? Yang kita tolak. Yang kita yang selalu jual kat kedai itu yang dia punya mata dia boleh dipatah-patahkan kan. Itu mishrat, pisau Okey. Sejenis pisau. Okey, jadi ini adalah untuk pattern yang ada dalam diagram. Yang ini tak ada dalam diagram pattern yang kedua mistarah ni pembaris. Daripada perkataan satara tu baris Okey, mil'aqah. Mil'aqah ni sudu daripada perkataan la'aqah. La'aqah ni telan tuan-tuan sebenarnya. Kita nak menelan satu, kita nak sampaikan ke mulut, kita gunakan
Ya, kanasa miknasa ni maksudnya apa? Penyambung. Okey, dan yang ketiga yang ini dia macam ni lebih kurang tapi ditambah alif. Mif'alun. Yang ni lah yang kita biasa dengar iaitu apa? Miftah. Ya, miftah maksudnya apa? Alat daripada perkataan fathah buka. Miftah maknanya alat yang digunakan untuk buka minsyar gergaji kayu, mizmar seruling. Jadi kita jumpa dalam ayat yang ke berapa tu? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alat yang digunakan untuk menimbang itu sama pattern yang ini, yang tengah ataupun yang sebelah kiri. Yang mana tu? Mizan. Mif'al lah. Yang Mif'al. yang mana kanan ke yang kiri? Kanan sekali. Kanan Kiri. sekali. Kiri sekali. Ya, dia sama ataupun ngam dengan pattern yang yang ini kan? Betul? Ya. Ya, saya tulis ke atas ni. Kalau kita nak bandingkan cuba tengok ya. Saya tulis dekat atas ni betul sama ataupun tak. Sekejap ya. Mizana. Ya, mizanun. Ya. Mizanun. Sama huruf pertama baris bawah mim, lepas tu huruf kedua mati kan? Huruf ketiga baris atas, lepas tu ada alif kan? Jadi maknanya mizan ini adalah isim alat ikut pattern yang mana? Ikut pattern yang klasik yang ketiga. Okey? Boleh, Rahman? Boleh. Boleh? Okey. Seterusnya ialah yang pattern moden ni lah pattern moden ni fa'alah yang tadi Ustaz Khairul kata kan, dia kata kat atas ni, dia kata ada juga orang Arab yang guna perkataan nazara ini pattern klasik kan, mif'alun, fa'alah ini pattern moden sebenarnya tuan puan. Jadi dia tak terangkan di sini. Dia tak terangkan di sini. Sebenarnya ini pattern klasik, ini pattern moden. Jadi kita akan ikut pattern ataupun sebutan yang klasik ataupun moden, tengoklah orang Arab banyak guna yang mana. Macam ni. Pattern moden nazarah sama tak tadi? Nazarah, fa'alah. Pattern ni sama tak? Sama kan? Jadi kita nak guna moden ataupun klasik kena tengok orang Arab banyak guna yang mana. Kalau orang Arab guna yang moden, kita guna yang moden. Sebab dulu ada ke? Rahmat. Zaman dulu ada ke cermin mata ni? Zaman Rasulullah. Cermin mata ni direka pada tahun bila? Saya tak tahulah tuan puan, saya tak tahu, tuan puan boleh cek lah. Tapi rasanya mungkin tak ada lagi kot zaman tu. Ataupun mereka lebih gunakan kanta ke ataupun macam mana. Ataupun masa tu Allah jadikan semua manusia mata mereka terang-terang belaka, tak ada yang rabun. Zaman ni kenapa ramai orang rabun? Pergi pemakanan lah. Makan lagi? Tengok TV. Tengok kan? Tengok semua tu bercahaya belaka kan? Tengok TV ada cahaya dia. Tengok handphone, tengok tab, tengok macam-macam malam-malam lampu lagi kan? Orang dulu nak tengok apa benda. Okey. Baik. Jadi kemungkinan pada waktu itu tidak ada lagi cermin mata ataupun istilah yang tepat lah. Jadi mereka tak guna lagi lah. Jadi apabila benda tu ada pada zaman pertengahan ataupun hampir-hampir kepada zaman yang moden, maka pattern yang digunakan inilah guna pattern moden ni. Contoh yang lain ialah ghasalah. Ghasalah ni pada badan ghasalah, basuh. Ghasalah ni maksudnya apa? Mesin basuh. Mana ada dulu mesin basuh. Jadi janganlah tanya, Ustaz kenapa mesin basuh ni tak guna pattern klasik yang tiga ni? Yalah masa tu mana ada mesin basuh. Okey, salajah daripada perkataan salji. Salajah tu maksudnya apa? Peti ais. Sayyarah ni maksudnya kereta. Kan ada yang cakap pula, Ustaz, dalam Al-Quran ada perkataan sayyarah. Waja'at sayyaratu fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ja'at sayyarah. Sayyarah dalam Al-Quran tu bukan maksud kereta tu, Rahmat.
Kuda lah. Sayyarah ni bukan. Apa? Orang dia daripada perkataan sara, berjalan. Alat yang digunakan untuk berjalan antara yang paling banyak orang pakai kereta. Itu moden. Jadi dulu dalam Al-Quran perkataan sayyarah tu bukan merujuk pada kereta, bukan merujuk pada kereta kuda, tapi merujuk kepada ini zaman Nabi Yusuf alaihissalam tuan-tuan. Merujuk kepada kafilah yang berjalan, kafilah yang kumpulan kafilah yang berjalan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu maksud sayyarah. Wajah as-sayyarah, telah datanglah sekumpulan manusia pedagang, lalu mereka fa'arsalu, mereka telah menghantar waridahum, orang yang mencari air, lalu mereka, dia pergi ke telaga, fa'adla dan wah, menurunkan baldinya. Lepas tu dia angkat, ya bushra hadza ghulam, oh berita gembira, ada dapat seorang budak kecil, budak lelaki, comel. Kenapa dia kata berita gembira ya? Oh, gembiranya dapat seorang budak comel. Boleh jual lah. Oh ya, orang dapat budak seronok sebab nak jual ya? Jadi ialah dia seronok sebab apa? Sebab dia orang pedagang ni, orang peniaga ni, dia fikir duit je kan. Benda boleh buat duit, dia fikir bila nampak benda tu boleh ada potensi untuk buat duit, dia seronok. Jadi itu yang dia pergi jual Nabi Yusuf alaihissalam ke pasar Mesir dan dibeli oleh isteri kepada Al-Aziz. Okey, jelas tuan-tuan? Tajuk isim alat ni senang saja, tidak ada apa-apa yang nak dipeningkan. Dia cuma ada dua saja yang tuan-tuan kena tahu. Yang pertama ada pattern klasik, yang tiga ni yang termasuk yang kita bincangkan tadi, mizan dia dekat sini pattern dia. Dan ada pattern moden okey, yang ini. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita nak masuk ayat berikutnya ya, ayat 10. Wal arda wada'aha lil ard. Wal arda wada'aha lil anak. Ayat ke 10. Baik, tuan-tuan dan puan, waw ni haraf apa? Atau Al-arda lawan kepada as-sama. As-sama kita dah jumpa sebelum ini. Allah cerita tentang langit. Allah tinggikan langit dan Allah meletakkan apa? Timbangan. Ya. Kemudian Allah kata Allah meletakkan neraca keadilan. Jadi sebab dah ada neraca keadilan, maka janganlah kamu melampau dalam menjatuhkan hukum, meletakkan hukum, dan janganlah pula dan timbanglah dengan adil dan janganlah kurangkan. Ya. Jadi syarahan kepada as-sama tu, langit tu Allah telah angkat dan Allah meletakkan neraca keadilan. Selepas tu mensyarahkan tentang keadilan yang kena buatlah, kena berlaku adil, jangan kurangkan. Okey, baik. Kemudian sekarang ni nak cerita pasal bumi. Wal arda, bumi. Wada'aha. Ha ni popular kan, tuan-tuan? Ha apa ni? Laki, perempuan, muannas ya. Okey, baik. Mufrad ke jamak? mufrad. Mufrad. Li haraf Jar. jar. Lepas haraf jar kita panggil isim majrur. Anam ni maksudnya apa? Anam ni wada'ah tadi saya belum bagi makna. Wada'ah ni maksudnya meletakkan. Wada'ah maksudnya apa? Meletakkan. Okey. Anam ni maksudnya apa? Ada orang nama Anam tak? Anim. Elok ke? Anum. Tak, ini Anam. Saya pernah dengar nama orang Anam. Apa entah nama dia. Dia ada bahagian belakang dia tu ada Anam. Anam ni maksudnya apa? Manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain.
manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain. Di dalam makna anam ni makhluklah sebenarnya, tapi yang dimaksudkan dengan makhluk itu adalah merujuk kepada apa? Manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi. Okey, baik, tuan-tuan. Perkataan wadha'a ini adalah fi'il Mudhari. Madhi tu. Dan madhi. tak ada anita, fi'il madhi. Tiga-tiga huruf baris atas. Okay, fi'il madhi. Bila jumpa fi'il, dicari fa'il. Siapa yang meletakkan bumi ni? Allah jadikan bumi ni untuk manusia. Siapa dia ni yang meletakkan? Fa'il dia siapa? Wah lah. Allah. Tak ada kalimah Allah, jadi kita tak boleh rujukan. Kita kena kembalikan. Kita kena dhamir dia. Wa ni siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, terima kasih. Ar-Rahman. Baik, dia iaitu Tuhan yang Maha Pemurah itu telah meletakkannya. Nya ni akan jadi apa? Formula dia di MDS akan jadi Maf'ulun bih. maf'ulun. Habis ni kawan ni nak jadi apa? Apa Ustaz? Ni kenapa dia pada atas? Oh. Ya tak ya pula kan. Lepas ra'atoh. Dia Kan dia mabni. Tak. Bumi itu Allah menjadikan dia untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Bumi itu Allah menjadikan dia itu merujuk pada apa? pada bumi. Bumi. Perbuatan dia apa? Menjadikan. Yang menjadikan dia iaitu Allah. Allah menjadikan apa? Bumi. Bumi. Allah menjadikannya ke atau menjadikan bumi? Jadikan bumi. Kan. Bumi lah. Bumi lah. Jadikan bumi lah. Merujuk pada bumi. Sekarang ni kedua-dua ini ada potensi untuk jadi maf'ulun bih. Tapi dhamir ini fi'il telah disibukkan dengan dhamir yang kedua ini, maka dia masuklah tajuk bab istighal yang kita telah bincangkan beberapa minggu, 2 minggu. Okey, maknanya dia berebut ni. Dua-dua ni boleh, dua-dua ni hakikat dia adalah benda yang dijadikan. Tetapi kita nak pilih salah satu je lah, mana boleh dua-dua sekali. Okey. Kita nak pilih yang mana? Yang melekat ke yang tak melekat? Kena pilih lah. Yang kawan ni dah melekat dari sini, takkan kita nak pisahkan dia. Okey. Jadi hal ni jadi maf'ulun bih. Habis kawan ni nak jadi apa? Tuan-tuan kena reka lah perkataan wadha'a sebelum perkataan al-arda. Saya pun tersilap tadi, tak letak ruang kat sini. Okey. Maknanya tuan-tuan kena tambah dalam sini Kat sini kena tambah apa? Tuan-tuan kena tambah wadha'a. Okey, wadha'a fi'il madhi, fa'il dia huwa ni rujuk kepada ar-Rahman. Okey, wadha'a ni ada ke tak dalam tulisan? Tak ada. Tak ada. Kita reka ni sebab apa? Sebab nak bagi alasan supaya kita boleh bagi alasan dalam baris atas kenapa dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada siapa? Kepada fi'il yang tak nampak. Orang Arab panggil apa? Mahzuf. Jelas Ingat lagi kan tuan-tuan tajuk isyghal tu? Ke nak saya ulang sekali lagi? Tak payahlah. Nanti kami. Apa tu Ustaz? Apa tu? Mahzuf. Mahzuf. Apa tu yang Mahzuf ni maksudnya digugurkan. Mahzuf ni maksudnya apa? Mahzuf maksudnya apa? Digugurkan ataupun dibuang.
Kenapa nak kena reka ni? Sebab nak bagi alasan supaya al-arda tu kenalah. Kenapa pada atas dia maf'ul bih kepada fi'il yang tak nampak. Kita tak boleh kata maf'ul bih pada dia sebab dah ada dah. Jadi kita reka satu lagi fi'il yang sama sebiji dan kita letakkan di awal. Kalau ditanya kenapa al-arda maf'ul pada atas, jawapan dia maf'ul bih. Maf'ul bih kepada siapa? Maf'ul bih kepada fi'il yang mahzuf. Mahzuf yang digugurkan. Boleh ke? Okey, jadi yang ini dimasukkan bawah tajuk apa? Al-istighal. Istighal, dan notanya saya dah ada bagi kan? Dah. Terapan kalau yang terlupa ataupun nak ulang kaji balik, boleh tengoklah nota dalam Telegram. Dah habis ayat ini. Dan bumi itu ya. Dan bumi itu dia telah meletakkan ya lil anam untuk manusia dan makhluk lain. Dan daripada manusia ni makhluk apa ni ada kat bumi ni? Manusia dan jin. Lain daripada Termasuk tumbuh-tumbuhan Ustaz tak? Ya. tumbuhan ni makhluk ke? Mana? Makhluk ni apa takrif dia? Tahu? Lain Tak tahu. makhluk. Yang Allah jadikan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan Allah sebut tumbuh-tumbuhan kan selalu tu. Yang Allah jadikan. Tapi nyamuk binatang Ustaz. Haiwan. Makhluk ni kalau ikut bentuk perkataan makhluk ni dia adalah isim maf'ul. Makhluk. Isim fa'il dia ialah khaliq. Kolom yang keempat fa'ilun khaliqun, kolom yang kelima maf'ulun makhluk. Jadi kolom keempat isim fa'il, kolom yang kelima isim maf'ul. Isim fa'il yang buat, isim maf'ul yang kena. Jadi kalau khaliq perbuatan dia cipta, khaliq ni yang mencipta, makhluk yang dicipta. Jadi siapakah makhluk? Makhluk tu siapa? Itu. Selain Allah. Selain daripada khaliq, makhluk lah. Selain daripada Khalik, selain daripada Allah. Selain daripada pencipta, dia adalah yang kena cipta lah, makhluk. Cumanya kita orang Melayu ni sebut makhluk, kita tak kata tumbuhan tu makhluk kan, orang Melayu. Orang Melayu kata makhluk juga ke tumbuhan? Tadi tengah jalan tu saya tengah lalu satu jalan, tiba-tiba saya jumpa makhluk kat tengah jalan. Tak ada orang Melayu tak sebut makhluk. Makhluk ni biasanya benda yang bernyawa lah, yang bergerak. Apa dia? Manusia, jin, binatang. Lagi? Ya, apa dia tu awak? Yang orang saya sebut Malaikat. Malaikat. Oh, hebatlah kalau tersempat dengan malaikat. Makhluk. Makhluk apa? Makhluk Hantu. hantu pula. Makhluk halus. Halus. Harus. Bukan harus, halus. Makhluk yang orang Melayu sebut makhluk halus tu. Hantu. Yalah, biasanya kalau kita orang Melayu sebut makhluk ini lah maksudnya ialah makhluk yang dimaksudkan ialah maksud yang bergerak lah, bernyawa, yang punya yang boleh bergerak lah, manusia, jin, binatang dan makhluk halus lah. Okey? Baik. Sebab Allah jadikan bumi ni, Allah buat bumi ni untuk apa? Untuk manusia, jin yang akan dapat manfaat daripada bumi ni siapa? Manusia dan jin. Manusia, jin, lagi binatang.
Binatang. Ialah makhluk-makhluk yang bergerak lah. Pokok dapat manfaat daripada bumi. Apa? Air. Keluar buah. Bumi dan segala yang ada di atas bumi ni semuanya diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia. Okey, jadi kat sini yang dimasukkan makhluk ni tak masuk pokok lah. Ini makhluk yang sama macam manusia dengan jin lah. Jin guna So, ke pokok Ustaz? tak, jin bukan daripada pokok lah. Dia dapat manfaat daripada apa jin? Bukan, dia menggunakan kan pokok-pokok semua tu. Wallah alam, tak tahulah kalau dia ada perubatan juga ke, dia ada penyakit kanser dan sebagainya. Wallah alam, tak tahulah. Tapi dia makan kan? Dia makan daripada betulang dan sebagainya. Dia ambil manfaat lah daripada apa? Atas bumi ni. Allah cipta bumi ni untuk kegunaan yang pertama manusia dan jin. Dan makhluk-makhluk yang lain lah. Okey? Baik. Kalau dalam tafsir Al-An'am itu memang dimaksudkan ialah apa? Manusia dan jin dan makhluk yang lain. Itu masuk Al-An'am. Okey? Dah. Ada soalan tak, teman-teman? Tak ada, ayat ni straight forward je. Kita tidak ada apa-apa nak bincangkan sebab boleh faham. Saya nak padam? Dah? Alas. Dah. Alas. Tapi malaikat tak masuk sini. Sebab malaikat tak duduk atas bumi. Malaikat duduk mana? Memang ada malaikat yang dekat bumi. Tapi malaikat ni dia makan minum ke? Tak makan. Tak minum. Tidur tak? Tidur. Tak berkahwin, bukan lelaki, bukan perempuan. Tak ada nafsu lah. Manusia ni ada nafsu. Okey, sambungannya fiha. Nak cerita pasal bumi tadi, sebelum ni cerita pasal langit, penerangan tambahan tentang langit, sekarang ni cerita pasal bumi dan apa yang ada di atas muka bumi. Sebenarnya ini nak menerangkan, surah Rahman ni nak menguatkan kita punya keyakinan kita bahawa Allah itu adalah Maha Pencipta. Allah letakkan bumi dan Allah jadikan di atas muka bumi ni ada apa? Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Baik, fiha Jar. Biar atau? Jar. Harus Jar. jar. Ya. Fi. Mana fi apa? Di dalamnya. Di dalam ataupun pada pun boleh Okey. Ha Tomer tadi. Ha ni siapa? Bumi. Bumi Okey, fakihah ni maksudnya apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Fakihah, buah-buahan. Padanya ke di dalamnya yang sesuai? Di dalamnya bumi, di dalam bumi, pada bumi itulah ataupun di bumi itu di bumi itu ataupun padanya terdapat buah-buahan, atau dan an-nakhlu ni maksudnya apa? Kurma. An-nakhlu kurma. Okey, kemudian zatu ni maksudnya yang mempunyai kan zatu tu. Dia yang mempunyai. Zatu yang mempunyai. Zatu ni dia sebenarnya dia adalah muannas. Zatu ni adalah untuk muannas, perempuan.
Kalau lelaki zu. Oh. Okay. Lelaki zu, kalau perempuan zatu. Selalu zu kan. Okay. Al-Quran kebanyakan zu kan. Zu ni untuk lelaki. Zu apa? Zul apa? Zulkifli. Zulkifli. Nama lelaki lah. Mana ada nama perempuan Zulkifli? Okay. Zulkifli, Zulqarnain, Zulatfi, Zulhilmi, Zularifin. Okay. Kalau perempuan Zatul, apa ya perempuan nama Zatul Malaysia ni? Orang tak. Yang tu tak. Orang Melayu nama Izzatul tu. Yang tu lain. Itu Izzatul tu macam mana? Izzat. Izzatul. Lain. Okay. Ni Zatul aja. Tak pasal lah saya nama orang Melayu ada nama Zatul. Okay. Baik. Jadi yang ni kalau tuan-tuan nak tengok rujukan dia dalam buku sebenarnya ada dalam buku surat 81 kalau tak silap. Tapi tak payah buka pun tak apalah. Sebab apa? Sebab tidak ada apa-apa nak dibincangkan. Di dalam perkataan zatu. Cuma saya bagi rujukan kalau tuan-tuan nak tengok zatu dengan macam mana Ustaz tahu laki perempuan ni kat mana? Okay. Bukan maksudnya kat mana rujukan untuk kita tahu perbahasan tentang zu dengan zatu ni dalam buku surat 83. 83 di bawah tajuk Asmaul Khamsah. Tapi ini bukan Asmaul Khamsah Ini muka surat apa? 83 dan digunakan untuk perempuan Maksudnya apa? Kalau zul yang mempunyai kelembutan Zul Hilmi, Zul Akfi, yang mempunyai dua tanduk Zul Qarnain. Okay. Yang mempunyai kesempurnaan Zul Kamal, yang mempunyai harta Zul Mal. Okey. Kita nak terjemahkan sebagai apa? Yang mempunyai atau yang Ya, asal makna zu dengan zatu ialah yang mempunyai. Duduk sama terjemahan dia yang mempunyai, cuma kita sesuaikanlah. Kalau sesuai terjemah mempunyai, yang mempunyai kita terjemah lengkap. Kalau tidak kita terjemah yang aja. Okey. Ya. Kemudian al-akmam. Al-akmam ni ialah jamak kepada perkataan kimun. Al-kimun. Kimun. Jamak dia ialah akmam. Apa benda ni? Kimun ni. Kimun ni maksudnya apa? kelopak mayang. Tempat nak keluar apa kita panggil Buah-buahan tu lah. Macam kelapa. tempat nak keluar buah-buahan kat mana? Buah-buahan keluar melalui apa? Mayang buah. Mayang ke kelopak? Orang kelopak mayang. Jadi hilang. Kelopak mayang. Yalah. Akmam ni maksudnya apa? Kelopak ataupun mayang. Ada buah yang dikeluar melalui bunga, melalui kelopak bunga lah ya. Kan betul kan? Buah-buahan dikeluar melalui bunga ya. Ya. Ataupun ada buah-buahan yang dikeluar melalui mayang dia. Kan? Yang keluar melalui bunga ni buah apa? Contoh. Dan Banyak buah. Rambutan berbunga ya? Rambutan. bunga, bukan mayang. Oh ya. Enam. Ada. Enam. Durian. Bunga. Kelapa. Nanti kalau ada kata Ustaz ni tak kenal ke buku Macam rambutan? jenis pam-pam tu Ustaz. Itu mayang. Macam jenis Pisang. pam-pam. Kelapa, pisang, pisang. Ya, kelapa, Mayang pisang. tak? Pisang jantung. Kelapa, dia kelapa, lagi apa? Pokok pinang. Kurma, pinang. Yang tu. Jenis pokok Okey. palma dia panggil. Pam-pam. Palma. Pokok Okey. palma semua punya mayang. Jenis pam. Jadi di sini kita boleh terjemah kim akmam ni ialah kelopak ataupun mayang. Jadi zatu dah terjemah tadi, zatu yang mempunyai
yang ada atau yang mempunyai ataupun adalah, nak start sikit. Yang mempunyai ataupun yang ada al-akmal kelompok atau banyak. Okey, di bumi itu ada buah-buahan dan kurma yang mempunyai, kalau pokok kurma ni mempunyai mayang lah. Mayang. Okey, baik. Dah ya, saya nak pandang yang bawah-bawah ni. Ini tak ada apa. Ya. Okey. Okey, tuan-tuan puan saya nak tanya ni, jumlah ni ada fa'il tak? Dalam ayat ni ada fa'il tak? Tak ada. Ya. Tak ada, jadi dia tak sesuai jadi jumlah fi'liyah lah. Kan jadi Hmm. jumlah Ismiyah. ismiyah, jumlah Dia jumlah. Dia sebab kalau mana jumlah ismiyah mesti Ini ada kan mubtada wajan. dan khabar. ni apa tu Okey. haruf jar. Mula Ha, haruf permulaan dia haraja, tapi haraja kita abaikan. apa kan? Khabar mukadam. Baik. Di dalam ayat ini tidak ada langsung fa'il. Jadi maknanya dia mesti jumlah ismiyah dan dalam jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan khabar. Okey, cuma di sini kita gunakan formula nombor 17, ya. Formula nombor 17. kita cek formula nombor 17, ya. Bila ayat dimulakan dengan haraf jar, bukan 17. Apa tak lah 17 lah. Yes lah. Haruf jar Bila ayat dimulakan akan dengan haraf diakhiri. jar ataupun isim zarah, diagram warna biru tuan-tuan. Rujuk diagram warna biru, Sini. didahulukan. Nombor 17 bila ayat dimulakan dengan haraf jar, bila ayat dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zarah, maka mubtada'nya akan dikemudiankan, khabarnya akan didahulukan, Okey, dan mubtada' bari apa tuan-tuan? Mubtada. Depan. Berhadapan khabar pun bari Mana depan. dia? Maknanya mana mubtada' dia? Fatihatun akan jadi Tak ada. mubtada' muakhkhar, muakhkhar. Dan fiha ni gabungan haraf jar dan isim depannya akan jadi khabar Mukadam. muqaddam. Di dalamnya tu khabar ya? Ya, Oh. buah-buahan itu apa ceritanya? Ada padanya. Iaitu ada pada bumi, ada di bumi lah. Di bumi itu ada apa? Di bumi itu ada tumbuhan-tumbuhan tu ada kat mana? Ada dekat bumi. Apa cerita tentang tumbuhan pula? Buah-buahan tu apa cerita dia? Buah-buahan tu ada kat mana? Buah-buahan itu ada di bumi, itu cerita dia. Boleh kan? Boleh. Ke tak clear? Khabar muqaddam lah tu. Clue tu jadi Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat skrin sekarang. Tajuk mubtada' wa khabar ada dalam buku, tapi saya gunakan nota ni supaya lebih nampak. Dalam buku penerangan dia lebih banyak contoh-contoh ayat Quran. Okey, mubtada' dan khabar. Ini formula nombor 19 ni tuan-tuan. Khabar dia ada 4 bentuk. Yang pertama kita panggil khabar isim
marfu'. Ya. Cerita dia dalam bentuk isim yang berbaris depan. Boleh nampak ya, Tuan-tuan? Ya. Baik. Ayat ni paling banyaklah al-ustazu tayyibun al-masjidu kabirun. Allahu sami'un wallahu basirun wallahu qadirun dan sebagainya. Bentuk khabar yang kedua dalam bentuk fa'il dipanggil jumlah fi'liyah. Sebab bila ada fa'il mesti ada fa'il. Ustaz buat apa? Dia mengajar. Dia mengajar ni jadi cerita kepada ustaz. Ini bentuk khabar kedua. Bentuk khabar ketiga dalam bentuk mubtada' khabar pula. Ustaz itu isterinya doktor. Doktor ni siapa? Siapa yang doktor ni? Ustaz. Kepada Ustaz. Doktor ni cerita khabar kepada isteri. Okey? Isterinya doktor ni cerita kepada ustaz. Jadi maknanya mubtada' khabar ni jadi cerita kepada ustaz. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Contoh lain, masjid itu kapet dia tebal. Tebal cerita kapet ke cerita masjid? Pasal kapet. Tebal cerita pada kapet. Kapet tebal cerita kepada masjid. Okey, dan yang terakhir khabar dalam bentuk jar majrur ni, haraf jar dan isim yang selepasnya. Ustaz kat mana? Di dalam kelas. Gabungan haraf jar dan isim selepasnya. Jadi bila sebut khabar, tuan-tuan jangan ingat khabar baris depan, mesti baris depan. Sebab khabar ada berapa bentuk? Ada 4. Yang wajib baris depan ni yang pertama je. Yang lain ni kebetulan je ni nampak baris depan. Okeylah. Ya, kat sini kita nak kata mana satu? Dah banyak sangat tadi. Okey, sebab cerita dia ni semua sekali. Bukan zaujah, bukan hu, bukan tabibah, tapi kesemuanya ni. Kena wrap ataupun kita kena zip yang ni. Kita anggap dia ni satu. Kita bungkus dia, yang bungkusan ni jadi khabar. Okey, yang ni pun sama. Khabar dah ada 2 kalimah. Jadi dah tak nampak lah baris depan dia. Okey, setakat ni jelas? Jelas Okey, baik. Seterusnya, kadang-kadang khabar yang belakang ni kita letakkan di hadapan. Ustaz kat mana? Ustaz di dalam kelas. Kadang-kadang diletakkan perkataan fil fasli ni di awal. Fil fasli di dalam kelas tu siapa? Ustaz. Baik, jadi kita gunakan formula 17. Ayat dimulakan dengan haraf jar biasanya. Ni bukan wajib tuan-tuan. Bila huruf haraf jar je mesti mubtada' kat belakang. Tak semestinya. Ya, kebiasaan kena tengok jugalah kena tengok belakang dia ni. Okey, baik. Jadi bila ayat dimulakan dengan haraf jar, biasanya khabarnya akan mubtada'nya akan dikebelakangkan. Ni ustaz ni letak kat belakang. Dia mubtada' juga, cuma diletakkan di belakang, kita panggil mubtada' muakhar. Ya, dan khabarnya didahulukan, khabarnya dipanggil khabar muqaddam. Boleh. Jelas? Yes. Jadi jangan carilah si ustaz mana baris depannya tak, sebab khabar ni dalam bentuk apa yang dipanggil syibih jumlah istilah. Jar, haraf jar dan isim selepasnya dipanggil syibih jumlah. Terung ada kelopak. Oh ya. Terung ada kelopak Terung guna kelopak keluar. Ya. Oh ya. Dia dari bunga kan? Dari bunga. Oh. Terung bunga ke kelopak? Bunga. Bunga. Yang kelopak ni daripada tumbuhan yang macam mana? Buah yang macam mana yang keluar daripada kelopak? Ada kelopak. Mayang tu dikira kelopak lah. Mayang. Mayang mana pula kelopak? Ya. Tak apalah terang. Itulah yang kelopak kan? Ustaz, Ya. ini mubtada' muhadir tu selalunya dalam bentuk nakirah ya. Dia tak ada bentuk makrifah. Mubtada' biasanya ma'rifah, tapi mubtada' boleh datang dalam bentuk nakirah. Boleh. Salah satunya bila diletak di belakang bolehlah dia jadikan dia nakirah. Okey. Dan satu lagi, Allah nak cerita dalam ni, dekat bumi ni ada buah-buahan yang khusus ke ataupun ada macam-macam jenis buah? Macam-macam. Nak menunjukkan makna umum ke nak menunjukkan makna khusus ini? Nakirah. Ya. Nak menunjukkan macam-macam jenis buahan kan. Jadi kalau umum kita tak boleh letak alif lam. Kalau meletakkan alif lam, dia akan menunjuk kepada apa? Spesifik lah.
Satu jenis je. buah-buahan ataupun sejenis buah yang khusus saja. Sedangkan maksud ayat ini adalah Allah nak kata atas muka bumi ada macam-macam jenis buah-buahan. Okey. Ya. Tapi dia mention buah kurma kan? Lepas tu dia tambah pula lepas ni antara buah-buahan tu Allah sebut kurma. Okey, yang ini yang istilahnya dalam bahasa Arab disebut apa? Sebut yang khusus selepas yang umum. Sebut khusus selepas umum. Zikrul khas ba'dal am. Sebut yang khusus selepas yang umum. Kenapa nak kena sebut pula kurma? Sebab dia mulia ke? Bagi faham. Khasiat agaknya. Ya. Faham orang Arab. Ini makrifah ni. Kalau Tuan Haji Mat Sutris tadi yang tanya tadi, Tuan Haji boleh rujuk formula nombor 33 ya, muka surat 172. Saya tak berniat untuk panjangkan tajuk ini di tengah-tengah kelas. Kalau ada masa kita bincang awal kelas. Sebab sekarang dia tengah kelas. Antara sebab muntadak memang asalnya kena makrifah. Antara sebabnya boleh muntadak itu datang dalam bentuk nakirah ialah apabila ia diletakkan di belakang. Contoh semua ada dalam muka surat 173. Nombor 3. Okey. Baik. Kenapa disebut perkataan yang khusus selepas yang umum? Sebab nak menunjukkan ini adalah antara buah-buahan yang mempunyai khasiat yang penting. Allah sebut dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Al-Qadar turun para malaikat warruh. Ruh tu siapa? Jibril. 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 Jibril malaikat ke bukan? Malaikat. Apa kenapa kena sebut pula nama dia khusus? Dia Apaan? Semua pelajar-pelajar termasuk Ali kena datang. Kenapa nak kena mention ataupun kena sebut nama Ali? Kenapa? outstanding. Kanan. Ada lah tu, ada benda yang penting ada pada Ali. Sama ada dia kerjanya tak datang aja ke, ataupun dia adalah apa kita panggil dia ad hoc, ataupun dia adalah penggerak, ataupun dia adalah ketua di dalam kumpulan tu. Jadi kita sebutlah sebab apa? Sebab penting. Dalam kes dalam ayat yang saya sebut tadi, malaikat dan Jibril turun tu, kenapa sebut Jibril? Sebab sebagai satu penghormatan. Malaikat turun, ketua para malaikat pun turun, iaitu Jibril alaihi. Okey, kita contoh lain. Majlis ini akan didatangi oleh menteri-menteri, termasuk Perdana Menteri. Maknanya kita nak menunjukkan majlis itu adalah hebatlah. Contoh sahaja ya tuan-tuan. Tolong jangan kaitkan saya dengan politik. Kan dia tengok Ustaz pakai baju merah ni kan, Ustaz ada pilih mana-mana ke? Okey, nak bagi faham jadi dalam Al-Quran pun sama. Sebenarnya benda ni adalah benda yang biasa ada digunakan. Orang Melayu pun ada guna, orang Arab pun ada guna. Jadi bila sebut buah secara umum, tiba-tiba sebut satu jenis, salah sejenis buah, maknanya buah ini mempunyai khasiat yang utamalah, yang penting, iaitu apa? Kurma. Okey, baik. An-nakhlu. Ni dah habis tadi, tak ada khamah. Lepas tu an-nakhlu ni apa kita nak bagi alasan kat dia ni? An-nakhlu ni kenapa dia bagi depan peropan? Maktuf. Makrifah. Makrifah. Maktuf. Dekat atas muka bumi ni ada apa? Ada buah-buahan saja ke? Lagi? Dan kurma yang mempunyai mayang. Jadi maknanya bila ada haraf ataf, lepas haraf ataf ni istilahnya apa? Maktuf. Maktuf ni baris dia akan mengikut baris sebelum. Okey. Dan syarat untuk maktuf ni, syarat dia kena sama baris sahaja. Ya, dia bukan macam tajuk sifat. Ya, saya tak pasti pernah jumpa tak tajuk sifat dalam surah ni sebelum ni. Tak ada lagi. Ya, dalam tajuk sifat tanapan, maksud dan sifat, rumah yang cantik, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus dan sebagainya. Di antara maksud dan sifat kena sama 4 alif lam tanwin.
baris jantina dan Bilangan. bilangan. Tapi untuk tajuk matuf ni hanya kena sama baris sahaja. Nanti kan ada tanya ustaz. Selepas ataf ke Ustaz? Ya. Maktub tu selepas haraf ataf ke apa? Matuf perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Baik. Dia memang Ni wak- baris depan dia. Ya. Maktub yang baris depan ya. Tak, maktuf ni, okey, saya ulang daripada awal. Teman-teman. Maktuf ni dia termasuk di bawah tajuk tawabek. Ya. Tawabek, buka diagram warna purple B, purple A. Purple A, maktuf. Tawabek, bawah sekali. Tawabek. Tawabek ni isim yang mengikut. Tawabek ni apa? Isim yang mengikut. Maknanya yang empat ni yang depan, maktuf, sifat, taukid dengan padan ni, dia baris dia, apa baris dia? Dia bukan baris depan, baris bawah, bukan atas. Bukan atas, bukan depan, bukan bawah, tapi mengikut. Kalau sebelum dia baris depan, dia ikutlah baris depan. Kalau bawah, dia ikutlah baris bawah. Kalau atas, dia akan ikut baris atas. Boleh? Okay, sekarang ni sebelum perkataan an-nakhlu ni, Fatihah ni berapa? Di depan. Depan. Maka bacalah baris Depan. Okey, cuma yang saya sebut tadi, di antara tajuk tawabek ni ada satu lagi yang dipanggil nombor satu sifat, Tuan-tuan. Yang saya kata kena sama empat perkara tu ialah tajuk sifat. Kena sama apa? Baris, jantina, bilangan, alif lam atau tanwin. Okey, untuk tajuk matuf yang kena sama apa tuan-tuan? Kena sama baris sahaja. Okey. Kalau tak sama jantina, tak apa. Ini sama jantina. Fakihah an-nakhlu. Fakihah muzakkar ke muannas tuan-tuan? Muannas sebab ada tamat. An-nakhlu? Muzakkar. An-nahlu muzakkar. Ya. Ya. Yalah katnya tak ada tamat buta muzakkar lah. Okey. Fakihah ada alif lam. Isim lah. Tak ada. Fakihah ada alif lam? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sedangkan an-nakhlu ada alif Lam. lam. Kalau tajuk sifat tak boleh kena sama. Sebab yang ini tajuk matuf, saya dah sebut tadi, yang kena sama untuk matuf apa dia? Tajuk. Baris dalam tajuk saja. baris saja. Yang lain itu tak sama, biarkan. Okey, sebab tidak menjadi syarat. Boleh? InsyaAllah. Susahlah kalau kena sama jantina. Contohnya Ali dan Fatimah balik kampung. Kalau kena sama jantina, jadi kita tak boleh buat ayat macam ni. Kena buat Ali balik kampung, Fatimah balik kampung. Kena pecahkanlah dua ayat kan. Sebab Ali dan Fatimah tu adalah jantina yang berbeza kan. Betul tak? Jadi leceh lah. Jadi dalam tajuk sambung ni tuan-tuan, haraf ataf ni dekat dia tak wajib kena sama yang empat, dia kena sama baris saja. Okey. Baik. Kemudian perkataan berikutnya zatul akmam. Saya terjemah dulu. Fiha terdapat padanya. Terdapat ni saya tambah terjemahan sedap. Terdapat padanya. Fakihah ni adalah nakirah, memberi makna yang umum. Jadi kita akan terjemah apa? Berbagai buah-buahan. Ini buah-buahan dan an-nakhlu, pohon kurma yang mempunyai mayang. Okey. Baik. Yang mempunyai mayang ni nak jadi apa tuan-tuan? Zat dan sifat. Kan dia? Baik. Baik. Yang mempunyai mayang, Itu yang menceritakan
Yang sekarang ni mempunyai mayang ni buah-buahan ke ataupun pohon kurma? kurma. Kurma. Jadi bila ada terjemahan yang ni biasanya sesuai untuk jadikan dia sebagai sifat. Okey. Kalau dia sifat, maknanya satu ni sifat. Sifat bermakna kalimah an-nakhlu ni jadi Mausuf. Okey. Baik, saya ambil masa sebentar untuk mengulang kaji tajuk mausuf sifat. Tajuk ni belum pernah jumpa lagi kan? Walaupun saya yakinlah tuan-tuan dah pernah belajar dah tajuk mausuf sifat ni. Tak apa, kita ambil masa sebentar untuk mengulang kaji sifat. Tak maksud tapi dia tak sama tu Ustaz. Sebentar, nanti kita tengok sama ke tak. Sama. Nampak macam tak sama tapi sama sebenarnya. Okey. Nampak macam tajuk seminar saya sama tapi tak serupa. Okey, baik. Tuan-tuan, kita tengok Ini saya tak nak bincang banyak-banyak sebab ini tajuk ni saya rasa tajuk ni amat tajuk utama jugalah dan tajuk yang kita biasanya belajar bahasa Arab akan jumpalah tajuk ni. Okey, di antara mausuf dan sifat dia kena ada apa? Kena ada 4 persamaan ni, Iaitu kena sama tanwin ataupun alif lam. Lagi baris, jantina, dua-dua lelaki dan bilangan seorang pelajar lelaki yang cerdik. Sama nanti saya masukkan nota ni dalam Telegram. Kalau perempuan, pelajar perempuan sifat dia kena perempuan lah dan kena sama semua. Okey. Tapi kalau 2 orang, kena sifat dia pun kena 2 orang. Okey, kita lihat ada 4 persamaan. Jelas dekat ni? Jelas Okey, baik. Jadi di antara kalau kita andaikan perkataan nakhlu ni mausuf yang disifatkan zat ni jadi sifat, kita nak cek 4 persamaan tu cukup tak? Yang pertama sama apa? Baris. Okey. Yang kedua? Jantina. Tina. Jantina. Jantina. An-nakhlu ni muzakkar ke muannas? Dekat. Muzakkar. Zatu? Zatu. Sama Tuan-tuan cuba cek. Cuba cek dalam betul dia bukan tamar butah tapi zatu ni saya dah sebutkan kalau lelaki guna zu, kalau perempuan guna zatu. Kena cek lah perkataan an-nakhlu ni muzakkar jamak ke mufrad an-nakhlu ni. Tuan-tuan cuba cek dalam kamus siapa yang ada kamus. An-nakhlu saya buka sekejap saya cek semak. Nakhlun. Lam mim lam. Okey, nakhlun ni jamak kepada nakhlah. Jadi kena terjemah bukan pohon kurma saja, pohon kurma. Mufrad dia apa? Nakhlah. Nakhlatun. Jamak dia apa? Nakhlun. Ini satu. Jim ni jamak Jim ni simbol jamak. Ini satu. Ini jamak. Sama lah. Jantina. Tamar butah. Jangan pun tamar butah. Ini perempuan tadi kan? Ya. Ini seorang ni. An-nakhlu ni jamak. Kan? Ya. Jamak. Ya. Ada tamar butah tak nakhlu? Tak ada. Ada kalau apa ni mufrad dia ada. Mufrad dia ada. Tak ada. Kita guna formula nombor 4. Sini kita guna formula nombor 4. Formula nombor 4 tolong baca. Jamak. Jamak ni jamak taksir ke jamak salim ni? Nakhlun ni. Jamak kepada nakhlatun. Jamak taksir. Kalau jamak salim dia tambah una, tambah ina ataupun atun. Ini jamak taksir untuk benda ke untuk manusia? Benda. Jamak taksir benda dikira jantinanya adalah
Mu'annas. Muannas perempuan dan bilangannya adalah mufrad. Mufrad. Walaupun dia jamak. Dia jamak, tapi orang Arab kata dia bilangannya dianggap mufrad. Dia tak ada tamar butah, tapi orang Arab kata dia muannas. Nakhl. Boleh? Boleh? Boleh eh? Okay, jadi bila kita tengok guna formula nombor 4, selesai masalah sebab satu ni untuk seorang Puan. perempuan. Jadi bilangan okey dah, dikira muannas mufrad, jantina dikira muannas walaupun tak ada tamar butah. Kemudian baris 3 dah sama kan? Jantina, bilang jantina 1 perempuan, bilangan 2, yang ketiga baris, yang keempat alif lam ataupun tanwin. Sama tak? An-Nakhlu ada alif lam, Zatu tak ada alif lam. Kecoh juga sini. Dia mudah. Tak ada alif lah. An-Nakhlu ni saya nak tanya Tuan Puan, dia makrifah ke nakirah? Makrifah. Sebab Ada apa? alif lam? Sebab ada Alif alif lam. lam. Sebenarnya alif lam itu mewakili makrifah. Tuan Puan tolong buka buku muka surat 60. Kita ulang kaji sebentar tajuk makrifah nakirah. Muka surat 60. Buku kuning buku kuning 5 muka surat 60 punya ni. Makrifah dengan nakirah Makrifah menunjukkan satu yang khusus, nakirah menunjukkan satu yang umum. Okey, makrifah ada 6. Betul? Jumpa tak tuan-tuan? Muka surat 60. Tolong sebut yang pertama apa? Pertama? Dhamir. Okey, ini bukan dhamir. Satu bukan dhamir. Yang kedua, Nama. nama. Ini bukan nama ni. Banyak mempunyai ini bukan nama. Yang ketiga, Isim isyarah. isim isyarah. Ni dua-dua ni bukan isim isyarah. Yang keempat, Isim mausul. isim isyarah macam haza, hazihi, haula. Bukan ni isim mausul alladhi, allatani, allazaini. Bukan kan? Yang kelima, Alif lam. okey, ini okey dah ada alif lam, dia makrifah. Yang ni tak ada alif lam. Yang keenam, Mudhaf kepada isim makrifah. al-akbar ni makrifah ataupun nakirah? Makrifah. Makrifah. Zatu ada alif lam tanwin tak? Tak ada. Zatu ada alif lam tanwin tak? Ada alif. Ni Zat tak Zatu. Tak ada. Kenapa isim dibuang alif lam dan tanwin? Mudah. Bersandar. Mudhaf, lepas mudhaf kita panggil mudhafun ilaih. Sekarang ni mudhafun ilaih ni makrifah kan? Ustaz, mana satu mudah ni? Zatu. Satu tu mudah. Zatu ni mudhaf. Ni tajuk sifat ni saya tinggalkan dulu. Tajuk sifat ni saya tinggalkan dulu. Sekarang ni kita nak lihat berkaitan antara Zatu dengan al-akmam. Zatu ada alif lam tanwin tak? Tak ada. Bila tak ada alif lam dan tanwin, maknanya dia nak Mudah. bersandar dalam surat mudhaf. Al-akmam Mudafun mudhafun. Ilahi. Sekarang ni mudhafun ilaih dia ni makrifah ke nakirah? Al-akmam. Makrifah. Sebab ada alif Lam. lam. Okey. Tengok balik makrifah nombor 6 tadi apa? Mudhaf kepada isim makrifah. Mudhaf bersandar kepada isim makrifah. Yang bersandar ni juga akan jadi makrifah. Nampak ke? Banyak cerita lah. Sebab itulah kadang-kadang saya tak nak straight sangat. Tapi bila dah start kat sini, saya kena cerita lah. Okay, makcik-makcik ni susah nak faham. Dia macam ni. Dia sifat dia makrifah. Macam mana? Dia juga mu'annas, dia juga mudhaf, dia juga sifat, dia juga makrifah. Ya. Untuk Zatu. Untuk satu. Dia sifat. Kalau kita tanya macam ni, bila masuk dalam bentuk ayat ni, yang kita fokus ialah kaitan kalimah ini dengan suluk. Apa kaitan Zatu dengan an-nakhlu? Sifat mausuf. Sebab sebelum dia masuk, maka dia jadi sifat. Okey, sekarang ni kita lihat apa kaitan Zatu dengan al-akmam pula.
Mudaf mudafun ilaih. Tak ada alif lam tanwin kan? Tak ada alif lam tanwin kan? Jadi mudhaf. Al-akmal mudhafun ilaih. Itu aja yang kita nak bincangkan sebenarnya. Ya, kita bincangkan kaitan kalimah ini dengan sebelum dan kaitan kalimah ini dengan selepas. Dah, jelas yang tu? Kelas. Jelas ke? Jelas? Dah. Okey, cumanya bila nak jadi sifat ni lah orang Arab letak syarat. Yang tu lah keluar tajuk makrifah nakirah apa semua tu. Itu syarat dia tuan Puan. Boleh? Boleh. Okey. Dah lah tuan Puan, dah cukup. Okey. Yang penting satu sifat kepada anak tu dia juga adalah makrifah. Kalau nak jelas macam mana benda yang bersandar kepada spesifik dia jadi spesifik. Contoh, kalau saya kata buku, umum ataupun khusus buku. Umum. Kalau saya kata kitabul ustaz, buku ustaz. Ada meja, ada buku ke atas meja kan. Ini buku siapa ni? Orang kata buku ustaz. Spesifik lah. Makrifah lah dia. Asalnya buku yang umum tadi disandarkan kepada ustaz yang makrifah. Buku ni pun jadi makrifah. Betul? Betul kan? Itulah cerita dia. Asalnya zat tu ni memang dia umum. Tapi sebab dia dah disandarkan kepada perkataan yang makrifah, dia pun akan jadi makrifah. Itulah cerita dia. Allahu a'lam. Okey, kalau dilihat dalam tafsir, kenapa Allah sebut perkataan kurma? Saya dah sebut tadi, pohon kurma, sebab banyak manfaat yang boleh yang dapat diambil daripada pohon kurma. Okey. Buah kurma ni tuan-tuan, orang makan buah kurma yang mana? Yang kering. Yang masak. Yang basah ada, yang kering ada. Dan setiap buah kurma yang kering ada istilah dia, yang masak ada nama dia, ada istilah dia, yang separuh masak ada istilah dia. Ya, yang terdapat dengan apa? Mariami, apa? Mariani. Mariami. Bukan Mariani, Mariami lah. Mariami. Mariam. Yang terdapat kalau dengar bulan puasa tu apa? Yusuf. Apawi. Itu jenis-jenis dia. Tapi Rotak. jenis dia. Rotak. Tapi dari segi dia masak ataupun tak, yang tu dia yang rotak apa semua tu. Kurma. Itu grade, bukan grade. Yang Mariami Safawi apa tu jenis kurma tu jenis macam mana? Okey. Kalau yang satu lagi kurma muda, separuh masak ataupun penuh masak pernah satu ketika Nabi Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Umar, keluar rumah, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Tanya. Sayyidina Umar kalau tak silap Sayyidina Abu Bakar tanya, apa yang menyebabkan kamu keluar pada waktu-waktu macam ni? Maka kata kelaparan, kelapar. Kelaparan, tak ada makan di rumah. Maka Abu Bakar pun sama kata, ya, itu pun berlaku pada aku. Dan terserpak pula dengan Nabi. Nabi pun kata benda yang sama. Jadi mereka pergi ke satu rumah sahabat. Sahabat tu tak ada isterinya dekat rumah. Sahabat tu pergi ke pasar. Lepas balik dia jumpa nampak Nabi. Oh, alangkah bertuahnya dapat tetamu begini pada hari ini. Maka dia pun pergi ambil pokok kurma, dia ambil buah kurma, dia letakkan setandan dekat depan Nabi. Nabi tanya, kenapa ni ada yang masak, ada yang separuh masak, ada yang belum masak, yang muda. Maka dia kata apa? Mungkin ada orang yang suka muda, tua, dan ada yang suka yang separuh masak. Okey, jadi maknanya pohon kurma ni teropat, yang muda pun dah dimakan, yang sederhana pun ada yang makan, yang dah masak pun ada yang makan. Berbanding buah yang lain, buah durian yang muda mengkal ada orang makan. Ada buat sayur. Sepat. Buat sayur ada ya? Oh ada. Yang mengkal tu. Mangkuk. Tapi itu kebetulan dia jatuh mengkal kan? Kalau jatuh Kalau dia jatuh nampak mengkal, kalau boleh jadi masakan dia tu, nanti mungkin orang akan cuba cari macam mana cara nak masak. Akak punya tiang bendera dah hilang ke mana tak? Siapa ambil tak tahu. Yang bendera akak yang akak tak belakang.
Ya apa batang pai. Baik. Jadi maknanya buah kurma ni tuan-tuan, orang buah dia tu dimakan daripada awan. Semua jenis waktu dia tu dimakan, memberi manfaat pada manusia. Manusia dapat manfaat daripada buah. Lagi manusia dapat manfaat daripada batang dia, daripada pelepah dan sebagainya. Nabi dulu tidur sampai tidur di atas bantal yang mana diisi dengan apa? Kulit kurma. Kulit kurma tu dia hancur-hancurkan letak jadi bantal. Ada bantal kita daripada apa? Ambil sabut kelapa tu kumpul-kumpul buat bantal ada. Ada. Okey, baik. Jadi maknanya buah kurma, pohon kurma ini kenapa disebut syarum? Sebab mempunyai pelbagai manfaat dari segi buah dia, batang dia, dahan dia dan batang lah bukan dahan, batang dia atau apa? Pelepah dia semua boleh diambil manfaat. Macam kalau kita kat Malaysia ni pokok kelapa lah kan. Ya. Kelapa muda, kelapa tua kan, isi dia punya umbut kat tengah-tengah tu dan sebagainya. Okey? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. InsyaAllah. Sambungannya fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbu zul asfi war raihan. Juga biji-bijian Mempunyai. dah ke ni tuan-tuan? Wow. Dah. Saya nak cek dulu penerangan ayat seterusnya ni susah ataupun senang. Take forward je. Wal habbu zul asfi wa raihan. Okey. Saya nak sambung. Ini tuan-tuan, dalam ayat ni Allah sebut di atas ini ada buah-buahan. Dan sebahagian daripada buah-buahan itu adalah pohon kurma. Lagi apa yang ada atas muka bumi ini sambungannya wal habbu zul asfi. Wal habbu zul asfi. Tadi saya disebut tuan-tuan, satu untuk perempuan kan? Zu untuk Lelaki. Nanti kita jumpa wal habbu zul asfi. Jadi wal habbu zul asfi ini dia punya penerangan dia sama macam dia maktub, dia sambung yang ini fakihah ada kurma, lepas tu ada al habbu, maknanya penerangan al habbu maktub sama jenis, sambung sini. Lepas tu dia mausuf sifat, lepas tu mudhaf dan mudhafun ilaih. Sebab bentuk dia cuba tengok wal habbu zul asfi. Walaupun perkataan dia tak sama tuan-tuan, perkataan tak sama, tapi dari segi grammar dia duduk tempat yang sama, bentuk dia sama. Okey, cuma bezanya laki perempuan je lah. Boleh? Okey. Nanti saya copy paste yang ni. Saya copy paste masuk dekat dalam ayat seterusnya kita tak nak lama-lama supaya lebih banyak ayat boleh dibincang. Ustaz, sekejap nak tanya. Wan nakhlu zatu akmam ni kita boleh kata apa jumlah? Isim jumlah. Jumlah ismiah. Tak. Dia ni, dia punya mutadak dia ni, subjek dia ni ada banyak. Ada buah-buahan, pohon kurma yang mempunyai pegai mayang, lepas tu biji-bijian dan ada pohon raihan, bunga raihan. Ada 4 benda ni tuan-tuan. Buah-buahan, pohon kurma, biji-bijian dan bunga raihan. Cerita dia apa? Fiha. Terdapat di bumi. Jadi ini apa? Ini apa? Dia matunglah, dia sambung. Ni menyambung yang ni. Kat atas muka bumi ni ada apa? Ada buah-buahan, lagi ada kurma, lagi ada al-habbu dan ada ar-raihan. Jadi bermakna dia mubtada lah. Dia mubtada. Bukan. Dia kita tak boleh kata mubtada lah. Mubtada kepala dia ni. Mubtada ni je. Dia ni yang ni je lah. Yang ni diikut je. Ikut je. Oh. Dia macam ni tuan-tuan.
Saya buat ayat macam ni. Ali, Ahmad, Umar, balik kampung. Apa cerita Ali, Ahmad, Umar? Apa cerita Balik dia? kampung. Balik kampung. Balik kampung. Yang balik kampung apa? Ali aja kan? Ya. Ali Ahmad Omar. Dalam bahasa Arab, kita ambil kepala dia mubtada. Ni mubtada. Yang ni apa? Maktuf. Faham? Jadi yang ni semua maktuf lah. Maktuf. Dan cerita dia mana? Ni. Itu dia khabar. Balik Ni, kampung lah. depan ni. Yang bawah ni balik kampung lah. Dalam ni cerita dia apa? Buah-buahan. Dia kalau nak buat ayat dia macam ni, tuan-tuan. Fiha fakiha wa fiha an-nakhlu zatul akmam. Ulang lagi. Fiha al-habbudul asfi. Kemudian fiha ar-raihan. Takkan nak ulang 4 kali fiha. Di bumi terdapat, di bumi itu terdapat buah-buahan. Di bumi itu terdapat pohon kurma. Di bumi itu terdapat biji-bijian. Di bumi kan jadi macam ni lah ya. Ali balik kampung, Ahmad balik kampung. Jadi kita tak perlu pecah-pecahkan Ulang-ulang. ayat ni. Dia hanya sambung. Jadi bila sambung dengan haraka ni kita panggil apa? Maktub. Kita tak boleh kata walaupun hakikat ni semua nak jadi subjek lah. Benda yang utama nak dibincangkan kan. Okey. Tapi kita tak boleh kata ni mubtada. Mubtada yang mana? Kepala dia. Ni kepala. Okey. Jelas ke? Jelas ya? Ya. Saya padam ni, tuan-tuan. Saya ambil masa sikit. Cuma sama ya nanti grammar di sini. Ya. Wal habbu ma'tuf mausuf, zu tu sifat, patu mudhaf, al asfi akan jadi mudhafun ilaih. Patu ar-raihan pula jadi ma'tuf lagi. Boleh? Okey, saya padam wal habbu dzul asfi war raihan. Maknanya kedua-dua ayat ni sebenarnya dia bersambung tuan-tuan. Ayat apa? Ayat yang ke 11. ayat yang ke-11 dengan 12 ni sebenarnya dia satu jumlah tu, mubtada khabar tu. Mubtada khabar dia kat depan fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan, itu jadi dia punya mubtada dia dan ma'tuf dia lah semua. Okey? Cuma kenapa dipisahkan tu Allah dah pisahkan, jadi kita ikut sajalah. Kita tak boleh nak cari reason. Wal habbu dul asfi Wal raihan. war raihan. Okey, jadi waw ni haraf ataf. Al-habbu sama macam tadi. Apa an-nakhlu An-nakhlu jadi apa? Dia adalah maktuf dan dia mausuf. Kemudian zu jadi sifat. Lepas tu dia mudhaf. Al-asfi mudhafun ilaih. Baris. Maktub ni baris depan sebab dia ikut fakihah kan. Fakihah baris depan, betul? Fakihatun. Lepas tu wan nakhlu depan, wal habbu pun depan. Lepas tu bila jadi sifat ni dia kena ikut lah. Zuri dia ikut baris baris depan Cuma zu ni dia ada perbincangan lain, saya tak boleh nak bincangkan hari ini. Ini di bawah tajuk Asmaul Khamsah. Kalau sifat nanti minggu yang lain lah tajuk Asmaul Khamsah. Okey, kemudian waw ni sekali lagi haraf Ataf. Ar-raihan juga adalah Maktuf. Jadi diikutlah daripada awal fakihatun depan, wal nakhlu depan, wal habbu depan, dan ar-raihanu pun baca baris habis. Ayat yang ke 12. Jugalah. Ya? Tawabik jugalah.
Dia ikut. Maknanya Allah nak cipta atas muka bumi ni sebenarnya ada 4 benda. Yang pertama apa? Fakihah, buah-buahan. Yang kedua, kurma. Normal. Yang ketiga, biji-bijian. Ya, al-habbu ni biji-bijian. Dan yang keempat, raihan, bunga-bungaan. Ya, dan biji-bijian yang mempunyai apa? Asfi. Kulit kot. Al-asfi ni Kulit kot. jerami serta daun. Kulit lah kot. Jerami. Daun kering. Sekejap tuan-tuan. Kamu satu nak al-asfi. Daun. Al-asfi maksudnya apa? Daun. Yang mempunyai daun di tangkai. Yang mempunyai daun. Ya, al-asfi. Ya. Oh, baru saya teringat. Dalam surah Al-Fil, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun Yang makul yang dimakan ulat. Jadi biji-bijian yang mempunyai daun. Okey, maknanya tumbuh-tumbuhan yang menjala lah, tuan-tuan. Yang tumbuh-tumbuhan yang menjala. Yang mana dia akan mempunyai daun. Wah, Kalau padi pun ada daun. Masuklah tu. Dia jenis biji-bijian ni. Dalam Jenis bijirin. Kalau tadi pohon yang ada mayang tu jenis palma ya. Pohon palma. Yang ni jenis biji-bijian lah apa? Padi, gandum, bali, oat, jagung, dan lain-lain. Tak, tu yang Waraihan dan tu jenis yang mempunyai. zu ni yang mempunyai untuk lelaki. Kalau zat tu yang mempunyai untuk perempuan. Yang saya sebut tadi kan habu ni tak ada taman mutah kan? Ya. Habu ni lelaki, ngam lah sifat dia lelaki. An-nakhlu tadi dianggap sebagai muannas, sifat dia zatu muannas. Dan ar-raihan jenis bunga-bungaan. Ar-raihan ni jenis bunga yang macam mana tuan-tuan? Wangi. Harum baunya. Yang harum. Wan-nakhlu zatul akmam yang harum baunya. Jenis bungaan yang harum baunya. wow tu silent ke? Harap atau tu. Itulah dan tu. Maknanya Allah nak bagi tahu fiha dekat atas muka bumi ni ada apa? Dekat atas muka bumi ni ada 4. Yang pertama apa? Fakihah. Ini mutadak dia Ini khabar. Ini khabar. Ini mutadak. Cuma mutadak ni ditambah lagi. Fakihah. Lagi apa? An-nakhlu. Lagi apa? Al-habbu. Lagi apa benda? Raiha. Tu. Maknanya kata muka bumi ni ada berapa? Ada buah-buahan. Ada kurma. Ada biji-bijian. Ada bunga-bunga. An'am. Anam apa? Satu. Empat. Akma dia kata. Lil anam. Anam. Dalam bumi ada tu.
Makhluk-makhluk. Tak. Itu Allah kata Allah cipta bumi ini untuk makhluk manusia, jin dan makhluk yang lain. Allah cipta bumi untuk manusia, jin dan makhluk yang lain. Habis cerita. Kat bumi ada apa? Buah-buahan, kurma, biji-bijian dan bunga-bunga. Boleh Ni ni ayat lain ni. Kenapa ayat sebelum tu dah habis full stop. Okey. Boleh? Jadi ini antara benda yang penting lah ya, tuan-tuan. Jadi buah-buahan antara makanan utama, kurma juga antara makanan utama. Yang ni pun termasuk juga dalam kategori makanan utama kan, makanan uji. Macam kita kat Malaysia apa? Beras. Ada orang makan apa? Gandum dan sebagainya lah. Yang banyak tepung tu maknanya makan utama mereka daripada gandum lah. Okay, oat kan. Oat tu termasuk gandum juga termasuk bijian juga, bijirin. Ya. Fiber. Dan yang terakhir yang ada banyak juga kita lihat atas muka ni adalah berbagai jenis bunga kan. Cuba bayangkan satu jenis bunga tu pun ada macam-macam dia punya kategori kan. Apa tu? Orkid Orkid tu ada macam berapa jenis orkid? Banyak. Tak tahulah berapa kan. Tapi orkid tak wangi. Awak tak wangi, yang wangi apa? Bunga apa? Ada okey yang wangi. Ros. Ada yang wangi, bunga ros. Ros ada ros merah lah, ros biru lah. Ada yang wangi. Okey ada. Okey, ada yang wangi. Okay. Jadi maknanya ini antara benda yang bila sebut atas muka bumi kita akan nampak ni. Benda empat-empat ni memang akan nampak. Ini adalah tumbuhan utama. Okay. Yang ada atas muka bumi yang mana manusia banyak ambil manfaat daripada tumbuh-tumbuhan ini. Allahuakbar. Ya saya. Yang kurma tu boleh tak kita kata sawit juga? Kelapa sawit. Dia mungkin dia bila sebut yang itu khusus kita boleh masukkan palma tadi lah. Yang ada mayang. Apa sawit dan sebagainya lah. Yang manusia ambil manfaat yang makan lah terutamanya. Manfaat yang paling utama kita ambil daripada ni, kecuali bunga lah. Bunga tak makan. Ada orang makan bunga? Ada bunga yang untuk dimakan tak? Tak tahulah orang alam. Yang dimasukkan dalam makanan tu mungkin ada lah kot. Yang ada yang masuk. Contohnya yang dimasukkan dalam makanan bunga lawang. Bunga telang ada. Bunga ros. Ya. Buat air. Okey. Baik, yang penting 4 perkara ini adalah 4 perkara tumbuhan ataupun benda yang ada atas muka bumi ini yang banyak memberi manfaat kepada al-anam tadi, iaitu manusia, jin dan makhluk-makhluk lain, iaitu binatang dan lain-lain. Wallahu a'lam. Jelas tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada. Tadi kita berhenti setakat ini. Dan untuk makluman awal tuan-tuan, next week kita akan cuti sekolah tuan-tuan. Kemungkinan besar saya akan balik ke kampung halaman isteri saya di kampung halaman isteri saya di Patani. Dekat dengan Patani ke? Ya. Isteri saya asal sana, dah menetap di Taiping, dah lama, dah ada IC dan sebagainya. Cuma adik-beradik bapa mertua saya hanya dia seorang sahaja ada di sini. Adik-beradik dia yang lain semua kat sana. Adik-beradik mak mertua saya hanya ada 3 orang sahaja di sini, maksudnya di Malaysia lah. Dan adik-beradik yang lain mak mertua saya semua kat sana. 3 orang. Jadi maknanya kalau pergi sana ni pergi jumpa makcik-makcik lah yang ada di sana yang masih hidup. Ada ramai lagi yang masih hidup. Dan bapa atuk saudara, maknanya ayah kepada pakcik kepada ayah mertua saya masih ada. Dia pun baru balik daripada Mekah dan lama tak jumpa PKP dan sebagainya. Jadi bapa mertua saya nak jumpa dia lah. Sebab bapa mertua saya masa belajar dulu di Mesir selalu pergi bekerja dulu di Mekah. Bapa mertua
pakcik dia tu berada di Mekah dulu, duduk Mekah. Dan dah balik, jadi nak jumpa lah. Yang lama dah tak jumpa. Kemungkinan besar kelas minggu depan tak ada. Nanti saya akan confirmkan semula insyaAllah Tuan Rahman. Saya akan maklumkan sebelum saya bertolak ke sana lah. Hujung minggu depan. Hujung minggu depan. Tapi minggu depan belum lagi Ada seminggu lagi Tuan Rahman? Ya. Ya, Minggu depan belum cuti sekolah lagi Minggu depan dah cuti ke belum? 5 hari bulan. 3 hari bulan. 3 hari Oh, bulan. okey. Maknanya minggu depan ada kelas lagi lah. Oh, ada. Ustaz, Okey. Ustaz. Baik. Ya Ustaz. saya. Ini dah kelas 5 ke Ustaz? Ya. Ini dah kelas hari ni kelas kelima ya? Hari ni 5. Kelas kelima. Hari ni kelas Hari kelima. ni Ustaz kan? Kelas Kena ke? buat bayaran kan? Hari ni kelas ya. Kena Eh, buat bayaran kelas kelima. Wak Rohan ni, dia maktuf kepada siapa sebab apa dia punya baris tak sama ni kalau dengan Yang mana? Wak Rohan. Wak Rohan. Raihan. Aha. Pakai hantun. Tak sama ni. Apa yang sama ni semua? Ni semua sama ni. Ini Bukan. sama. Yalah tahulah tapi ni di atas ni dia maktuf kepada sebab baris dia yang ni Al-Asfi. Di bawah. Ni ke? Dia kan baris bawah. Ya tu. Al-Asfi ke? Ha. Al-Asfi ni baris bawah sebab mudhaf. Baik. Jadi dia ni maktuf dia baris depan. Tak, dia ni bukan ikut kawan ni. Oh dia dah ikut. Dia bukan ikut dia ni. Dia ikut maktub ni. Dia bukan ikut yang sebelum dia betul-betul. Kalau saya buat ayat macam ni. Kalau saya buat ayat. Saya beli buku matematik dan pen. Okey, pen ni ikut buku ke buku ikut matematik? Saya beli buku matematik dan pen. Pen ni ikut matematik ke ikut buku? Buku lah. Ikut buku Ustaz. Tak sesuai lah kalau kita kata diikut baris pen, bukit matematik. Jadi dalam bahasa Arab, buku tu baca baris atas. Kita apa? Baris atas. Al-hisab ni baris bawah, lepas tu pen. Wal qalam. Atas. Qalam ni nak baca baris atas ke nak baca baris bawah? Atas. Dia akan ikut baris yang sesuai dari segi Makna. bukan ikut yang paling dekat. Dia akan ikut baris yang sesuai. Sekarang ni kita beli dua item, dua benda. Pertama kita beli buku, yang kedua kita beli pen. Jadi pen akan ikut baris buku, bukan ikut baris matematik. Jadi yang ni Wak Rohan ni ikut apa ni? Al-Habbu. Pakai hatun. Dia ikut kepala dia. Kepala dia. Kepala dia apa dia tu? Kepala dia apa? Fakihah. Jadi ekor dia An-Nahlu ikut Fakihah, Al-Habbu ikut Fakihah, Ar-Raihan juga ikut baris Fakihah, ikut kepala. Okey. Jauhnya kepala dia Ustaz, tak ada masalah. Sebab dia kan menceritakan tentang ada 4 perkara. Saya dah sebut tadi kan, dia kata buku bumi ni ada 4 perkara. Buah-buahan, rumah, bijian dan bunga air. Okey, jadi sebab kepala dia bahagian depan, maka ekor dia semua ikut baris depan. Dan untuk tarjumah tu dia bukan ikut paling dekat, tak, dia ikut yang sesuai dari sudut makna. Jauh Ustaz, jauh tak ada masalah. Yang penting dia sesuai. Boleh? Tuan Rahman, jelas ke jawapan tu? Kelas. Okey, wallahu a'lam. Jadi maknanya minggu depan ada kelas lagi Tak maksudnya Nanti- payment kena buat kelas kelima ni kena buat payment dah kan? Yalah. Kang. Kelas ke-5 sampai kelas ke-8, Tuan Rahman nak buat payment minggu pertama, kedua, ketiga ke tak kisahlah Tuan Rahman. Okey, nak buat minggu ke-5, 6, 7, 8 tak apa. Yang penting jangan sampai masuk minggu yang ke-9 lah untuk payment bulan yang kedua ni. Yalah kan terbabas tak buat. Hari ni minggu berapa? Ini minggu kelima ya? Ya, hari ni minggu yang ke-5. Okey, kalau siapa yang nak mula buat bayaran untuk bulan yang kedua ni boleh dah. Siapa yang nak Ustaz nanti kemudian boleh je.
Ataupun kalau ada kekangan dan sebagainya, boleh je Tuan Puan bagi tahu je lah. Dan saya pun tak pernah pun saya pergi tegur dan sebagainya lah. Selalunya saya silentkan aja lah. Yalah, Saya saya faham lah memang kadang-kadang mungkin ada yang saya hanya remind pada mesej lah. Tadi saya tak akan mesej personal lah biasa. Okey, wallahualam. Okey, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas akan datang next week. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يتلون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرج إلينا عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih.